Kezam, aku dah nak live ni. Kau share kan link tu? Pakai handphone kau. Mana handphone kau? Share lah. Dekat WhatsApp bahagian sudah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi petang ni saya ambil kesempatan sikitlah untuk bagi penerangan mengenai fenomena istiwa azam. Di mana fenomena istiwa azam ni kalau ikut dia berlaku setahun 2 kali . Jadi sementara tu dia punya fenomena bermula kalau ikut pada hari ini 15 Julai pada 5.28 petang. Namun dia ada sela masa yang kita boleh buat lah. Mana sekejap saya tunjuk. Dia punya ni. Ini penerangan asas mengenai kiblat. Jadi kita tengok yang ni dululah. Sementara kita tunggukan ni dan saya tunjukkan poster dia. Okey, saya kecilkan sikit poster ni. Saya letak sini lah. Jadi kita tunggu sebentar. Sebelum kita mulakan live ni, saya akan tunjukkan gambar macam mana kita ambil bayang tu. Okey, kita tunjuk gambar bayang ni. Okey, boleh nampak di mana kita sekarang ni kita gunakan bingkai tingkap. Bingkai tingkap, mana kita punya bingkai tingkap ni? Tu, nampak kita gunakan bingkai tingkap tu sebagai tiang kita lah. Dan balai cerap ni memang menghadap barat. Jadi bayang dia ada dekat atas kertas putih ni. Ada nampak garisan lurus tu. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Kita tunggu dia punya waktu 5.27 kan. Okey, saya masukkan waktu dulu. Tadi sebenarnya saya nak masukkan waktu. Okey. Mana aku punya pembaris tu? Oh, pembaris dah bawa sini. Kau saya ada kat mana tu? Jabatan Mufti lah. Saya tak boleh share Azam. Tak boleh share lah.
Okay, kalau ikut poster, start 5.20 kita dah boleh semak lah. Jadi kalau kita tengok dekat gambar tu kita boleh nampak ada line bayang tu. Line bayang tu kalau ikut dia straight lah tu. Line bayang kita punya tingkap tu. Boleh nampak line bayang tingkap kita. Okay, line bayang tingkap daripada bingkai tingkap tu matahari dekat sini barat. Jadi line bayang tu ada terhasilnya bayang dekat line ni lah ataupun tile tu. Tapi kalau tengok kat gambar ni kita nampak bayang dia yang straight tu. Nanti kita letak pembaris kat sini untuk tengok. Ya, letak pembaris sebelah bayang tu sekejap je ni. Okey. Tu Ustaz Nizam tu bayang dia lah straight tu. Jadi bermula 5.20 sampai 5.40 kita boleh gunakan kaedah ni lah untuk kita tengok. Jadi lepas daripada kita dah dapat bayang tu, kita tanda je. Maknanya kita buat satu garisan, kita tanda dan itulah kita punya arah kiblat tu. Jadi sekarang ni kalau ikut jam dah menunjukkan 5.22 jadi kita tengok dia punya perubahan bayang tu tak banyak Jadi sekarang ni dah boleh tanda dah pun. Boleh buat garisan lurus dah kat situ. Ataupun nak bentang sejadah sebelah dia pun boleh juga. Terus macam kita punya bangunan ni memang dah straight arah dia ke arah kiblat. Jadi boleh nampak line tile tu dengan line pembaris tu sama Cuma matahari tak berapa cerah. Sebab itulah dia punya bayang tu tak berapa ni. Kita punya dekat sekarang ni matahari ni tak berapa nak cerah. Dia mendung, sedikit mendung. Kalau kita tengok dia punya ni. Saya naikkan kamera sikit kan. Nampak itu tingkap kita. Buka tingkap yang lebih terang. Cuba buka tingkap. Nanti saya minta Ustaz Nizam buka tingkap, tengok terang tak cahaya yang masuk tu. Okey, kita buka tingkap. Jadi kita akan bergantung kepada tiang tengah ni. Sebab tiang tingkap tu kita ada tinted. Kalau kita alihkan kertas tu jadi ke Zam? Tu nampak bayang daripada tu. Sebab dia pantulan dia terlalu ni. Nampak bayang yang terhasil tu satu kat sini dan satu atas kertas. Kalau kita cabut angkat kertas tu jadi ke Zam? Dan tengok jap gambar dia. Tak. Dia pantulan daripada tile. Jadi kat kertas tak boleh. Kita kena letak jugalah. Saya lapik kat kertas sebab bila tile tu dia ni. Takkan nak pegang je macam tu. Okey, jadi saya bagi tahu langkah dia Okey, langkah dia Ustaz Nizam akan buat. Sekali nanti kita akan ulang ajalah. Jap saya buka langkah dia kat sini. Okey. Langkah dia buat langkah. Okey, kita ada waktu tapi 5.20 sampai 5.40 tapi waktu tempatan kalau ikut yang tepatnya 5.28. Okey, nak kena alih ni sikit. Okey, 5.28. Okey, jadi langkah pertama dia adalah sediakan sebatang kayu, dirikan di kawasan lapang atau kawasan yang menerima cahaya matahari. Okey, jadi seperti yang kita tunjuk tadi, kita dah dirikan, kita ambil satu pembaris lah. Di mana pembaris tu
pembaris tu kita dirikan. Kemudian perhatikan bayang-bayang dan unjurkan garisan ke arah matahari. Yang ketiga, bayang-bayang atau garisan yang terhasil menunjukkan arah kiblat. Okey, jadi ikut yang tadi tu, okey, kita dah dirikan satu tiang ataupun satu pembaris. Okey, kemudian ada bayang. Okey, daripada bayang tu kita boleh tanda lah. Macam mana nak tanda, Sam? Nah. Ni. Ustaz Ismail dia akan tolong tanda pada tu. Jadi nampak garisan tu. Ustaz Ardi minta letak botol air. Ada botol air? Ustaz Ardi minta letak botol air. Nak letak botol air? Botol hand sanitizer. Botol air. Air tu. Sebab cahaya matahari pun tak berapa kuat. Dia mendung. Jadi kalau dekat sini, botol pun tak. Cahaya pun dah mendung. Tapi bolehlah tandanya kat situ kan. Ada ke Tam? Tu? Ada. Tapi Mail kau kena buat dekat sebelah, rapat sikit dengan sofa. Rapat ke sofa lagi, botol tu. Baru nampak garisan dia. Tolak botol tu rapat ke sofa lagi. Sofa hitam ni. Ke sini? Tak, ke sofa, ke sini. Rapat ke sofa lagi. Ke situ. Sebab dia punya pantulan. Situ boleh nampak lah. Boleh nampak garisan botol tu. Sebab dia punya pantulan daripada... Macam nampak tak? Dia punya ni. Kalau ada garisan tu, boleh tunjuk gariskan je Ustaz Main. Situ. Okey, jadi langkah pertama, sediakan satu tiang ataupun botol. Okey, jadi sekarang kita letak botol air. Kemudian nampak bayang tu, daripada hujung botol tu kita gariskan. Di mana kita gariskan garisan lurus sampai sepanjang garisan lurus tepi bayang. Okey, jadi Ustaz Ismail sekarang dia akan gariskan. Okey. Okey, sekarang ni dah 5.28 Okey, jadi garisan tu bila dah garis, kita dah boleh alih dah tiang ataupun botol tu. Jadi lepas kita alihkan tiang ataupun botol tu, Mail boleh buat garisan tu tebal sikit dan buat arrow, anak panah. Jadi dia macam tu lah, mudah je kaedah dia. Sebab itulah ini adalah langkah yang paling mudah untuk kita buat semakan arah kiblat kat rumah. Macam kami ni di pejabat ataupun kat pejabat pun boleh buat. Jadi boleh ambil peluang ni. Sekarang ni dia punya sela masa boleh ada lagi sampai lebih kurang 25-40. Jadi sekarang 5.29, ada lebih kurang 11 minit lagi untuk kita cuba. Jadi saya rasa itu saja kita punya siaran langsung mengenai istiwa azam. Dan sambil-sambil kita tengok pergerakan bayang tu yang telah ditanda oleh Ustaz Ismail dan dibantu oleh Ustaz Airul Nizam tadi. Kita akan bagi sedikit penerangan mengenai kiblat. Okey, di mana dia dah hilang di belakang ni. Okey, kita akan kecilkan sikitlah slide ni supaya kita boleh tengoklah gambar ni. Okey. Okey, jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Sambil-sambil kita tengok penerangan mengenai kiblat ni, di mana kiblat ni kalau kita menurut bahasanya dia adalah arah hadap. Dan kiblat yang dimaksudkan adalah Kaabah lah. Sebab kiblat ni, Kaabah ni bermula sejak 1400 tahun yang lepas, di mana Nabi Muhammad SAW dia dapat
perintah untuk mengalihkan daripada Kaabah yang pertama, daripada Masjidil Aqsa ke Kaabah. Dan menurut ilmu falak, kiblat ni dia merujuk kepada arah menghadap ke Kaabah atas glob bulatan bumi mengikut jarak yang terdekat. Kalau kita buat satu glob bulatan bumi, okey, arah ke Kaabah ikut arah yang terdekat lah. Kalau burung tu dia nak terbang ikut shortcut, dia ambil satu garisan atas glob bulatan ke Kaabah, arah yang terdekat lah. Maknanya kalau daripada Malaysia ni ke Kaabah teruslah. Kemudian para ulama sepakat menyatakan bahawa menghadap ke kiblat merupakan salah satu daripada syarat sah solat. Melainkan dalam keadaan tertentu yang dibenarkan, seperti solat ketika dalam peperangan dan solat sunat, dan solat dalam keadaan bermusafir, solat sunat dalam keadaan musafir. Kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 150 bermaksud, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram tu Kaabah lah. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Justru arah kiblat ini tidak membawa makna lain, melainkan arah yang wajib dihadapkan oleh setiap orang Islam ketika mengerjakan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Arah ini hendaklah diketahui secara yakin atau qat'i, khusus bagi mereka yang berada berhampiran yang dapat melihat bangunan Kaabah. Diriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW solat 2 rakaat menghadap Kaabah dan baginda bersabda, inilah kiblat. Jadi kiblat tu memang kita punya arah Kaabah lah. Jadi sambil-sambil tu boleh tengok bayang dia sampai ke 5.40 ni dia tak ada perubahan yang ketara. Jadi kita boleh je gunakan daripada 5.20 sampai ke 5.40. Dan kita boleh nampak garisan tu dia tak ada perbezaan yang ketara lah untuk penandaan arah kiblat ni. Okey, kemudian kat sini sebenarnya slide ni ada hitungan. Tapi kita tak belajar hitungan untuk hari ini. Sebab kalau belajar hitungan dia sebenarnya hitungan simple. Cuma tuan-tuan dan puan-puan boleh praktikkan lah. Untuk hitungan arah kiblat ni. Sebab dia hanya menggunakan trigonometri sfera punya formula. Saya akan tunjuk dia punya ni. Okey. Okey, secara asasnya hitungan kiblat ni, hitungan ni dia berdasarkan arah di sepanjang bulatan gedang, great circle ataupun globe bumi ni lah. Ia melibatkan model matematik sfera yang mengandungi koordinat geografi tempatan dan koordinat geografi Kaabah. Di mana kita kena tahu dua nilai ni. Kaedah hitungan trigonometri sfera adalah formula yang digunakan untuk mendapatkan sudut arah kiblat. Formula ini adalah warisan pakar falak silam seperti Al-Khawarizmi, itu hidup pada 780 hingga 850. Kemudian Al-Batani pada tahun 858 hingga 929. Abu Al-Wafa Al-Buzjani pada 940 hingga 998. Kemudian Ibnu Al-Haytham 965 hingga 1040. Kemudian kita ada Al-Biruni 973 hingga 1048. Kemudian kita ada Al-Tusi 1201 hingga 1274. Di mana hitungan formula ini adalah berdasarkan fakta bumi ini sfera. Hitungan arah kiblat ini akan menghasilkan nilai azimut. Secara amnya, kita ambil semenanjung Malaysia, nilai azimut kiblat antara 291 darjah di Perlis hingga 293 darjah, ini di hujung Johor lah. Kalau di Selangor, kita gunakan nilai azimut 292. Okey, jadi kalau kita tengok nilai yang diperlukan, ini je. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan ada masa 5 minit lagi. Okey, kita tengok pada gambar tu. Dia punya gambar tu bayang dia masih tak berubah jauh Jadi boleh tengoklah. Dia punya ni. Jadi saya terus ke yang seterusnya. Bila kita dah ada dua nilai koordinat Kaabah yang kita gunakan, latitude dia 21 darjah 25 minit 15.6 saat, longitude dia 39 darjah 49 minit 29.1 saat.
Manakala latitude untuk Balai Cerap Selangor sekarang yang kita gunakan 3 darjah 49 minit 08.35 saat. Longitude 100 darjah 48 minit 51.8 saat. Okey, bila dapat dua nilai ni, kita akan masukkan kepada rumus di atas ni, di mana tangent A sama dengan sin B cos C kali tangent D tolak sin C kali cos B. Darab cos B lah, maknanya kita akan tolakkan dia. Di mana sebenarnya dia ada simbol yang khas dalam matematik. Cuma untuk hitungan ringkas yang kami nak ajar ni, saya dah namakan A untuk sudut kiblat dari utara mengikut arah lawan jam. Okey, ini sebab apa dari utara, nanti kita akan tengok pada hujung rumus tu. Di mana B longitude tempatan tolak longitude Kaabah. Nilai longitude tempatan tadi 100 darjah, longitude Kaabah tadi 39 darjah. Kemudian C latitude tempatan dan D latitude Kaabah. Okey, jadi langkah pengiraan yang kami gunakan application daripada Google Play Store je. Di mana kita dapatkan nilai B, C dan D terlebih dahulu bagi memudahkan hitungan menggunakan contoh nilai koordinat yang diperolehi. Di mana B tadi adalah perbezaan longitude. Jadi bila kita tolak, kita dapat 60 darjah 59 minit. Kemudian C ni adalah latitude di Balai Cerap Selangor. Manakala D ni adalah latitude Kaabah tu sendiri. Jadi bila kita dapatkan semua nilai sin B, cos C, tangent D, sin C dan cos B ni, ini semua nilai yang kita dapat dan kita masuk je dalam formula tu. Di mana tangent A dia akan bersamaan dengan 2.434998 dan bila kita tangent dapatkan nilai A bermakna anti tangent ni, bermakna kita akan dapat sudut dia 67 darjah 40 minit 23.25 saat. Okey, namun ini adalah nilai daripada utara. Jadi untuk dapatkan azimut kiblat tu, kita perlukan tolakkan 360 darjah ke 67 darjah 40 minit 23.25 saat. Jadi kita akan dapat nilai azimut kiblat tu 292 19 36 19 minit 36.67 saat. Okey, jadi itu je kita punya langkah dia. Untuk hitungan ni kita kena belajar kelas khas lah, sebab dia ada penerangan sebenarnya mengenai macam mana cara nak mengendalikan arah kiblat. Okey, jadi ini adalah fenomena istiwa azam. Okey, di mana fenomena ini sebenarnya kalau di Mekah sekarang dia adalah waktu zuhur lah. Waktu istiwa tu adalah lebih kurang 1 minit 4 saat sebelum waktu zuhur. Jadi ini saya ambil contoh, kita dapat data daripada suncal.org ketika 15 Julai. Di mana kalau kita tengok panjang bayang, maknanya dekat Mekah atau di Kaabah sekarang, kalau kita dirikan tiang ataupun kita berdiri, dia tidak akan ada bayang. Kalau kita tengok data pada yang kita boleh perolehi daripada Suncal ni, 0.00 panjang bayang dia. Kalau kita letakkan objek setinggi 1 meter, dia tidak menghasilkan bayang, walaupun 1 mm pun tak hasilkan bayang. Jadi menunjukkan bahawa matahari ketika itu dia betul-betul berada di atas Kaabah. Dan ketika itu, ketika 12.27, 12.28 tu, waktu di Malaysia kita kena tambahkan 5 jam sebabkan zon waktu di Mekah adalah GMT tambah 3, manakala di Malaysia GMT tambah 8. Jadi sebab tu dekat Malaysia waktunya adalah 5.28 dan kita ada sela masa ni kalau kita nak tengok sampai 5.40. Kalau tengok sini lagi 1 minit sebelum 5.40. Kita boleh nampak bayang tu tak ni, dan keadaan cuaca sebenarnya di Balai Cerap Selangor ni mendung. Okey, waktu istiwa di satu kawasan secara teorinya adalah 1 minit 4 saat sebelum masuknya waktu zuhur. Maksudnya sebelum gelincir matahari. Ini kerana secara syaraknya waktu zuhur adalah ketika matahari tergelincir ke barat. Bermaksud ketika matahari terbit daripada timur, kemudian dia akan terbenam di barat, matahari dia akan melalui satu garisan meridian di tengah-tengah tu. Jadi yang membezakan garisan meridian ni adalah garisan bila kita garis dia akan membahagikan timur dan barat. Dan matahari ketika istiwa tu dia akan melalui garisan meridian tu. Ini kalau kita tengok dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksudnya Jibril alaihi salam pernah mengimamiku di rumah 2 kali. Pertama,
kali beliau solat zuhur bersamaku ketika matahari tergelincir ke barat. Tergelincir ke barat. Bermaksud ketika istiwa dia tergelincir ke barat. Dan ketika itu panjang bayangan sama dengan panjang tali sandal. Kemudian lalu beliau solat asar bersamaku ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda. Kemudian beliau melaksanakan solat maghrib bersamaku ketika orang ramai berbuka puasa. Lalu beliau melaksanakan solat isyak bersamaku ketika cahaya merah saat matahari tenggelam hilang. Kemudian beliau solat fajar, solat subuh bersamaku ketika telah haram makan dan minum pagi bagi orang berpuasa. Kemudian esok harinya, ia solat zuhur bersamaku ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda. Lalu ia solat asar bersamaku ketika panjang bayangan sama dengan 2 kali panjang benda. Kemudian beliau solat maghrib ketika orang ramai berbuka puasa. Lalu beliau solat isyak sehingga 1/3 malam. Kemudian ia solat subuh bersamaku. Setelah itu waktu terang. Kemudian ia berpaling kepadaku dan berkata, "Wahai Muhammad, inilah waktu solat sebagaimana waktu solat para nabi sebelum engkau. Batasan waktunya adalah antara 2 waktu tadi." Jadi hadis ni panjang. Kalau ni menunjukkan awal waktu solat dan juga hujung waktu solat. Okey, tapi untuk hadis ni sebenarnya saya nak menerangkan kenapa kita gunakan 2 tarikh ni. Iaitu pada tahun biasa adalah pada 28 Mei dan 16 Julai. Manakala untuk tahun lompat adalah pada 27 Mei dan 15 Julai. Pada waktu istiwa di Kaabah. Memang waktu betul-betul tengah hari. Sebelum matahari gelincir untuk masuk solat zuhur. Jadi sekarang ni adalah waktu solat zuhur di Mekah tu lah, di Kaabah. Okay, jadi ini langkah-langkah dan kaedah yang kita boleh gunakan. Seperti yang saya tunjukkan tadi. Yang penting sediakan sebatang kayu. Kemudian perhatikan bayang. Kemudian kita buat garisan dan kita garis je. Itulah menunjukkan kita punya arah kiblat. Okey, jadi itu saja kita punya secara langsung pada petang ini. Terima kasih sebab turut serta untuk live kita pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan membawa manfaat. Minta maaf kita tak dapat bayang yang betul-betul jelas sebab matahari pun kita panggil mencemburui kita. Makna Allah tak izinkan, makna dengan mendung tu. Tapi Alhamdulillah dengan sedikit cahaya matahari yang masuk tu kita dapat juga tunjukkan macam mana kita buat garisan ni. Kita nampak garisan pakai pemaka dekat botol tu. Dan kita juga saya tunjukkan kita punya gambaran apa yang kita gunakan. Sekarang ni kita dekat dalam pejabat balai cerap. Ini yang kita gunakanlah. Di mana ini kita punya ruang untuk pelawat lah ataupun untuk mesyuarat ringkas. Jadi ini tingkap kita menghadap kepada matahari, iaitu menghadap ke arah barat, dan bangunan kita memang menghadap ke arah kiblat masa dibina pun. Dan insya-Allah kita berjumpa lagi di live yang akan datang. Di live yang akan datang insya-Allah pada cerapan rasmi hilal Zulhijjah pada hari Selasa depan. Saya pun nak tengok Selasa depan. Selasa depan tarikh dia adalah 21 Julai. Pada tanggal 29 Zulqa'dah. Ini adalah untuk menentukan awal bulan Zulhijjah. Seterusnya kita menentukan tarikh untuk hari raya korban. Hari Raya Aidiladha dan tarikh untuk kita puasa sunat Arafah, iaitu puasa sunat sehari sebelum daripada Hari Raya Korban tu. Jadi insya-Allah sama-sama boleh tunggu dan ikut kita punya live pada 21 Julai nanti. InsyaAllah kita bermula 6.30. Kita just standby screen je dulu. Dan kita akan teruskan untuk melihat data hilal tu sampailah kepada bulan terbenam. Kalau ikut data pada tanggal 29 Zulqa'dah tu, dia punya data adalah kita akan tengok data dia. Tapi saya tak boleh nak tunjuk data dia sebab saya tak boleh nak buka ni. Saya tak boleh nak masukkan dekat tu.
Kalau ikut data dia, data bulan baru dia, dia akan istimak ataupun dia akan istimak pada 21 Julai 2020 pukul 1.33, di mana matahari terbenam pada 7.32. Jadi mungkin kita akan mulakan live dengan gambaran untuk tengok anak bulan tu pada pukul 7 lah. Dan bulan terbenam pula pada pukul 8.10. Bermakna lebih kurang 40 minit. 38 ke 40 minit untuk kita tengok anak bulan tu lah. Dan umur hilal ketika tu adalah lebih kurang 18 jam. Jadi peluang dia amat tinggi. Jadi kita insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Kami minta maaf atas segala kekurangan sepanjang daripada live untuk kita buat istiwa azam ni. Jadi kita akan tunjuk balik hasil daripada kita punya garisan fenomena istiwa azam. Kita dapat satu garisan lurus yang menunjukkan arah kiblat. Jadi ini kawasan keliling lah. Saya berada sebelah aja daripada kawasan tu. Sambil-sambil di mana itu tingkap yang kita gunakan. Jadi terima kasih kepada siapa yang menonton. Semoga dia memberi manfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.